Alright, so saya nak sentuh berkaitan dengan hierarki. Kan, saya buat nota sikit-sikit lah. Kenapa penting hierarki ni? Hierarki ni adalah merupakan satu kaedah macam mana kita nak bawa mata orang yang tengok skrin tu, orang yang tengok iklan tu, supaya dia tengok yang mana dulu. Dia tengok mana dulu, lepas tu ke mana, barulah dia boleh dapat keseluruhan. Kalau tak 100%, mungkin 90%, mungkin 80% maklumat yang kita nak sampaikan, okay, kepada penonton lah, potential customer dan sebagainya. Okay, dan ada 3 peringkat. Saya nak sentuh sampai sini je hari ni. Kan ada 3 peringkat. Okay, kita nak jadikan poster kita ni menarik perhatian orang. Lepas tu kita nak intrigue dia, nak pukau dia lah, macam tu lah lebih kurang. Nak pukau dia supaya dia stay. Sebab orang tengok iklan sekarang dekat phone, dekat smart, dekat laptop kan, dekat smartphone. Bila kita scroll kan, banyak poster yang lalu, tapi dia poster kita tu dia berhenti sekejap kan. At least sekejap pun biasanya FB dia akan check, dia akan tick itu sebagai satu behavior, dia minat dengan benda. Kan, dia minat walaupun kita berhenti sekejap lepas tu kita scroll kan. So dia FB algorithm ni dia detect konten dalam tu, ataupun kawan kita yang kita duk baca dia punya status tu ataupun poster yang dia kongsikan tu, dia akan jadikan apa mesej yang dia paparkan selepas ni, kita akan nampak. Macam tu, lebih kurang lah. Okay, tambah-tambah lagi kalau dia stop, dia klik, dia scroll, dia kalau contoh macam carousel punya format kan, kita boleh scroll ke kanan kan, itu lagi lah. Maknanya kita memang ada minat dengan konten yang ada dalam poster tu. Itu yang kedua, level yang kedua. Dan yang ketiga, kita boleh deliver lah mesej dia kan. Bila orang dah berhenti tengok poster kita tu, of course dia akan go through daripada atas sampai ke bawah. Itu dia punya hierarki dia lah, lebih kurang. Contohnya seperti poster ni. Kan. Contohnya seperti poster ni. Bila orang tengok ni poster daripada Adidas lah. Walaupun Adidas tak bayar saya malam ni, tapi saya tunjuklah poster dia antara contoh poster yang bagus yang kita boleh jadikan dia sebagai rujukan. Okay. Dia ada satu background gambar yang bersaiz agak besar. Dia bersaiz agak besar sebab kita boleh gunakan saiz juga sebagai satu kaedah untuk hierarki. Okay, so ada gambar yang menarik, kasut kan. Lepas tu ada tulisan, ada teks. Dan kita tak baca daripada kecil ke atas ke saiz besar. Kita baca daripada tulisan besar ni, lepas tu tulisan kecil sikit, lepas tu lagi kecil. Kan itulah dia punya flow dia, kebiasaannya. Okay, so kita boleh gunakan ilmu hierarki ni untuk pastikan iklan kita lebih efektif lah. Kan, kita duk spend mungkin setengah jam, mungkin sejam buat poster, tiba-tiba tak ada impact, rugilah kan. Jadi hierarki ni akan diulas lebih lanjut lah nanti oleh Cik Syuk nanti. Okay, dan saya nak tunjukkan contoh lah, satu contoh yang saya dah buat. Sebelum ni pun saya dah tunjukkan, kelas yang pertama itu saya dah tunjukkan, tapi tak sempat nak tunjukkan sampai habis. Satu contoh iklan. Saya tak pasti Dr. Syarul ada ke tak malam ni, saya harap dia ada. Okay, Dr. Syarul kata dia promote pada semua dekan dekat quiz kan. So saya tak pasti sampai ke tak dia punya message tu kan. Alright, so ini contoh poster lah. Bila kita tak letakkan hierarki, jadi orang pun tak tahu nak start daripada mana lah. Ataupun orang pun nampak macam ni macam sama penting ni kan, mana satu tajuk kan. Okay, jadi kita boleh letakkan hierarki supaya orang tahu apa yang paling penting dalam tajuk, dalam poster ni, dalam iklan. Okay, dan saya arrange balik. Jadi hasil dia dekat bawah ni lah, contoh. Okay, mungkinlah tak secantik mana, tapi ada banyak lagi sebenarnya idea yang boleh kita combinekan dengan bila kita letakkan hierarki. Jadi orang tahu, ni dah bingkai siri kedua dah ni, panduan penulisan penyelidikan. Okay, lepas tu apa tajuk dia kali ni? Harta, intelek dan etika dalam aktiviti penyelidikan. Kan, siapa dia punya penceramah? Ni dah ada dah penceramah dia, Dr. Syarul. Bila? Kan, dekat mana? Mana link dia? Okay, mungkin link dia ni tak cukup ni kot, kena tarik sikit. Lepas tu ada lagi, kecil lagi, diwajibkan. Okay, jadi ada hierarki baca, mana mata nak baca dulu. Kan, dan of course untuk poster yang kita nak hasilkan mesti dah ada siapa yang buat.
Kan macam mana nak contact? Kan macam mana nak contact? Jadi benda-benda tu kena ada. Sebab kadang-kadang kita buat poster lupa nak letak. Bila orang berminat dia nak contact siapa? Kan contoh. Okey, bila excited sangat kan. Kadang-kadang kita terlupa nak letak maklumat untuk dihubungi. Lepas tu yang penting kena ada satu lagi adalah CTA lah. Call for action. Ini pun ramai yang lupa. Bila dia tengok iklan ni, orang tengok iklan, nak buat apa lepas tengok iklan ni kan? Dia kata pendaftaran dibuka sekarang. Maknanya boleh start lah, daftar lah ni kan. Nak rujuk kat mana? Kat sini. Okay. So itu adalah antara kaedah dia. Okay. So macam nak buat ni? Macam nak masukkan teks, macam nak gunakan elemen-elemen yang ada dalam ni. Okay. So saya nak tunjukkan macam mana kita start benda ni daripada kosong lah. Daripada zero. Tapi kita tak nak lah buat balik ni kan. Kita nak buat versi lain pula. Versi yang menggunakan beberapa elemen dalam Canva ni untuk jadikan dia lebih simple. Sebab ini saya rasa macam banyak juga info ni kan. So kalau kita nak letak dalam FBS, dia mungkin tak se-efektif sangat. Tak efektif sangat. Sebab apa? Sebab teks melebihi 20%. Kan. Kalau saya boleh tunjuk kat sini lah. Okay. Ada tak? Ni. FB best practice ni. Dia kata apa? Saya zoom in sikit kan kalau boleh nampak ni. Okay. Dia kata avoid too much text on the image itself. Elakkan 20%. Teks ni hanya boleh letakkan around 20%. Barulah kita punya iklan tu kalau kita guna untuk FB ads lah. Okay. Sebab kebanyakan daripada kita sekarang ni memang suka gunakan FB ads kan untuk boost up kita punya iklan dekat FB ataupun mungkin nak gunakan Instagram, IG ads dan sebagainya. So kita cuba untuk minimumkan penggunaan teks. Sebab apa? Sebab dalam ads tu kita boleh masukkan copywriting. Jadi kalau kita nak cerita lebih-lebih lagi, kita cerita dalam copywriting lah. Okay. Alright, boleh Okay, kita nak patah balik ke Canva tadi. Alright. So kita nak start dengan satu dokumen barulah, a new document. So seperti mana yang kita sedia maklum, saya dah pun tunjukkan pada minggu lepas. Kita boleh start dengan setup new document lah, ataupun kita boleh buat dekat bawah ni. Okay, kita boleh add new page. Okay, and then kita boleh tengok balik apa benda yang kita nak masukkan dalam konten tu yang sangat penting. Okay, jadi kita boleh masukkan. Cara saya adalah kita cari rujukan. Kan? Kita cari rujukan. Jangan malu untuk cari rujukan. Sebenarnya orang yang kreatif ni dia mula dengan meniru orang, tiru fasi kan. Macam negara Jepun lah. Negara Jepun dia tak terus dia macam sekarang. Tak. Dia start dengan meniru apa yang ada di negara orang lain, kemudian balik ke negara dia orang akan jadikan benda tu lebih simple, lebih mudah untuk digunakan. Jadilah dia macam apa yang kita tengok sekarang kan. Di salah satu negara yang sangat kuat inovasi. So saya tak nak gunakan kalau FB dia bagi dua size yang sangat sesuai untuk kita buat iklan. Okay, size dia adalah 16:9. 16:9 ni dia punya nisbah lah. Macam contoh kat sini kat sini 16, ini 9. Dia jadi memanjang macam tu, macam screen kita. Macam flat screen lah, macam flat screen TV flat screen kan. Dia 16:9. Okey. Satu lagi saiz adalah 1:1. Maknanya saiz dia adalah sama besar. Lebar dengan ketinggian dia sama. Kan. So kita boleh gunakan 1080 kali 1080, boleh, tak ada masalah. Itu adalah antara dua saiz yang boleh kita gunakan untuk FB ads. Kan. Okey. So macam mana kita nak resize? Kita add dokumen baru kita. Kita klik je dekat sini. Dan dokumen kita ni sebenarnya kita boleh susun. Kita boleh susun sama ada kita nak scroll dia ke bawah ke, ataupun kita boleh sekejap. Tak ada lah, dalam mode ni tak ada. Kalau dalam mode, sekejap saya nak tukar. Kalau dalam mode lepas ni lah saya tunjukkan. Kalau dalam mode Pro, kita boleh tukar dia punya view dia. Okay, so kita boleh tukar balik dia punya view dia. So view dia kita boleh
sama ada kita letak kat bawah ni dia jadi sebagai thumbnail. Jadi kita boleh klik kat bawah ni thumbnail dia. Dia akan flip lah. Okey, ataupun kita boleh scroll macam ni. Ataupun dalam bentuk thumbnail besar-besar kat sini kita boleh tengok kan. Pun boleh. Tak ada masalah. Ini grid view. Macam bentuk macam ni pun boleh. Okey. So kita boleh tukar dia punya view tu dekat sini, dekat bawah. Kalau yang ni ada dua view lah, dua bentuk view kita boleh tengok. Okey. So satu kita dah tambah bawah ni, kita nak resize lah. Yang ni kita nak resize. Kita klik resize. Kemudian kita masukkan size barulah. Size baru ni kita masukkan 1080 darab 1080. Okey. So kita resize. Okey, klik resize. Alright. Semua dia jadi resize kan. Sekejap. Kita copy and resize lah. Kalau macam tu. Copy and resize. Dia pindah ke platform baru. Okey, tapi tak apa, kita boleh rujuk balik lah kan. Yang ni kita boleh rujuk balik. Okey, pun boleh. Kita boleh copy and resize, kita boleh resize terus. Okey. So, yang ni kita boleh remove lah kalau kita tak nak sebab dia dah bertukar dah dia punya size ni kan. Dia dah tukar dah dia punya size ni. Alright, kita nak start dengan konten yang baru tapi kat atas ni kita boleh jadikan sebagai rujukan lah. Kan rujukan. Kita ada logo dah sini, kita boleh copy paste je. Teks pun kita tak perlu nak type panjang-panjang, kita copy paste je. Tapi kita nak buat satu lagi pada platform yang baru. Okay. Alright, so saya tak nak gunakan banyak sangat teks, kita nak ambil elemen-elemen yang penting je. Elemen-elemen yang penting kat sini kat mana? Yang ni lah, tajuk dia, lepas tu penceramah dia, kan? Lepas tu tarikh dan juga masa dia, lepas tu dekat mana kita nak join. Pun dah cukup dah. Dah cukup bagus dah untuk kita masukkan. Okay, yang lain tu yang macam diwajibkan ke apa semua ni, kita boleh masukkan dalam copywriting. Kita masukkan dalam copywriting, lagi senang kan. Alright. So kita nak start dengan konten yang penting dulu. Okay, tapi sebelum tu setengah orang ni kata kita nak kena tahu juga background dia, kita nak gunakan warna apa. Boleh. Kita gunakan background yang berkait dengan topik yang kita nak tulis dalam ni. Contohnya harta intelek. Ni yang saya Google dapat, bukan Google lah. Google tu istilah carilah kan. Tapi kat sini saya gunakan search engine untuk carikan elemen ni. Okay, dapatlah, keluarlah gambar ni tiba-tiba. Sebab saya gunakan macam intellectual property kan. Intellectual ada kat sini. Okay, nampak tak? Dia keluar kat sini. Okay, so ada beribu-ribu gambar yang berkait dengan intellectual property ni. Okay, so kita boleh gunakan gambar-gambar ni sebagai background kita. Carilah mana yang tak serabut sangat. Boleh jadikan dia sebagai background. Kalau agak-agak tak jumpa sangat background tu yang berkait, kita type je abstract background. Abstract. Abstract background ada pun kat sini. Abstract background. Ada banyak abstract background yang kita boleh gunakan. Banyak yang cantik-cantik. Ada banyak. Ada setengah orang, contohnya kita buat untuk apa? Kita punya klien lah. Klien dah bagi tahu dah, okey saya tak nak warna ni. Saya nak warna ni. Jadi kita dah boleh carilah, kita dah boleh set dah warna background yang kita nak nanti warna apa yang sangat-sangat obvious. Okey. Jadi kita boleh carilah gambar-gambar yang warna-warna yang kita nak untuk memenuhi kehendak klien kita. Ini penting kan? Kalau klien boleh provide benda-benda tu, senang kerja kita. Tak adalah kita menembak dalam gelap kan. Kita design lepas tu kena ubah semua. Banyak pula tu. Jadi rugilah masa kita kan. Jadi kalau kita boleh tanya dia siap-siap warna apa yang nak dimasukkan, nak digunakan dalam ni, warna apa yang boleh, warna apa yang tak boleh. Kan, ada setengah orang dia tak nak warna oranye ke, warna biru ke yang berkaitan dengan politik ni, dia tak nak. Jadi kita carilah warna-warna yang tak ada kena-mengena dengan politik kan. Okey, ada yang jenis macam tu, saya pernah jumpa. Okey, berhati-hati dengan klien yang tak apalah, buatlah macam-macam mana pun. Itu berhati-hati sebab saya pun pernah jumpa. Bila kita dah present tu, barulah dia ada idea nak warna macam mana. Awal-awal hari tu dia tak bagi tahu. Jadi bergaduh pula serang kat situ kan. Jadi rugilah. Rugi. Okay. So kalau masa saya muda dulu, masa belajar-belajar dulu, memang bergaduh lah. Bergaduh lah sekali kata tak nak buat lah. Buat sendiri lah kan.
Dia pun, oh tak apalah. Betulkanlah mana yang itu kalau klien yang baik lah kan. Kalau tak, kita habislah job kita kan. Okay, so nak jadi designer dia kena ikut siapa yang akan bayar kita punya job. Macam itulah senang cerita kan. So kalau dia yang bayar, okay, kita follow dia. Kalau yang tak bayar ni, kita boleh ignore lah dia punya arahan tu kan. Sebab apa? Sebab yang nak bagi duitnya orang tu. Okay, itu tips free lah daripada saya. Alright, so kita patah balik kepada background. Okay, so katakan contoh, saya nak dapatkan yang berkaitan dengan intellectual property tadi. Okay, intellectual property. Memang kena guna bahasa Inggeris. Kena guna bahasa Inggeris dalam salah je. Okay, dalam carian kita sebab dia lebih senang ataupun lebih khusus penggunaan dia menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kita carilah yang berkait dengan intellectual property. Cari yang background dia agak clean, kan, tak ada banyak sangat serabut. So kita boleh gunakan tu sebagai background kita. Kalau nak guna yang serabut juga boleh. Kita boleh kurangkan sikit dia punya opacity. Kita boleh kurangkan sikit lah dia punya opacity dia tu, dia punya apa, terang dia kan. Terang dia, jelas dia ataupun kita buat dia blur sikit ke. Okay. So untuk kita highlight kan bahagian yang penting lah. Okay. Contoh okay, contoh. Saya tak pasti gambar ni ada apa kat belakang ni. So, kita boleh tengok. Okay, so yang ni kita boleh. Ini contoh lah ni kita eksperimen. Okay, so ada bahagian yang crop ni. Alright. Tapi besar sangat. Bahagian ni ambil besar sangat. Tak apa, kita boleh remove. Hit je button delete, kita delete lah. Okay. Lambat pula kan kalau nak cari. Baru nak cari sekarang kan. Tapi proses dia memang macam tu lah. Kalau kita masih lagi blur-blur nak dapatkan background apa kan. Macam tu lah gaya dia. Yang kadang-kadang jadi lambat, kadang-kadang jadi cepat tu. Okay. So kalau kita nak gunakan background yang sedia ada pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita boleh gunakan keyword lain. Keyword lain, research contoh. Okay, so research activity. Okay. Right. Okay, so kita ada satu. Okay, so saya tarik, saya letak kat sini. Ini sebagai contoh lah. Contoh untuk research activity. Okay, ada setengah orang bila dia nak besarkan gambar ni, dia tarik macam ni. Dia tarik je macam tu kan. Kalau dalam software-software macam Photoshop ke Illustrator, dia akan jadi memanjang. Tapi kalau dalam Canva ni, dia akan lock dia punya aspect ratio dia. Jadi gambar tu tak distort lah. Tidak akan berlakunya distortion. Jadi orang yang kurus tak jadi gemuk, gemuk tak jadi kurus. Macam tu lah. Lebih kurang Jadi gambar kita boleh pilih lah bahagian mana yang kita nak gunakan. Macam tu. Kan. Contoh. Jadi kita boleh nampak lah orang gunakan tabung G, lepas tu ada mikroskop kat sini. Jadi nampak macam research lah. Okay. Ini contoh. Kalau tak suka kita boleh tukar balik kat sini. Okay. Sebab gambar ni kita boleh letakkan filter. Kan. Filter dia kita boleh gunakan nak warna apa. Kan. Kita boleh gunakan gambar dia jadi satu warna lah. Macam tadi kan warna macam hijau-hijau sikit. Jadi kita boleh increase ataupun decrease dia punya intensity dia. Okay, ataupun kita nak warna biru-biru sikit. Jadi kita boleh increase ataupun decrease dia punya opacity dia. Alright. Okay, kalau saya nak dia lagi dia agak kebiruan sikit. Kemudian kita nak kurangkan sikit dia punya opacity, kita gunakan transparency ni. Dia kurang sikit lah. Okay, dia punya image. So bolehlah kita jadikan dia sebagai background. Jadi background dia tak boleh berlawan dengan konten depan. Dia kena smooth dia background dia. Okay. So lepas tu kita nak masukkan dia punya karakter. Kita nak masukkan depan-depan ni, kita nak letakkan dia punya penceramah terus. Kan kita nak letak macam tu. Kita nak tukar sikit idea dia. Okay. So macam mana cara dia? Kita boleh gunakan gambar yang kita dah upload sebelum ni lah. Kan gambar yang saya dah upload sebelum ni, gambar ni. Okay, gambar ni. Saya tunjukkan sekali lagi sebab ada yang mungkin tak datang minggu lepas kan, macam mana kita nak hilangkan dia punya background. Kan kita nak guna gambar ni tapi macam mana kita nak hilangkan dia punya background. Jadi dalam Canva
dalam Canva versi education ke atas, education pro agency, kita boleh remove background dia menggunakan function effects. Okay, effects ni kita ada background remover. Okay, tapi yang guna free version tu janganlah macam untunglah ada education version, ada pro version boleh bayar. Okay, kalau tak ada fungsi ni dalam Canva yang free tu, bolehlah pergi ke website background.remove.bg. Kan remove.bg tu adalah salah satu website yang boleh digunakan lah untuk remove background. Okay, Tak boleh lah. so kita boleh remove. Ya, ada soalan ke nak tanya tu? Macam boleh lah tu kan. Okay, so memang boleh. Kita boleh klik pada background remover ni. Dia akan ambil beberapa saat. Kemudian dia akan remove background. Cuma nak selamat kita boleh crop lah. Kita crop. Ni saya tak crop. Minggu lepas saya crop dulu. Sebab kita nak bagi tahu pada Canva yang kita nak gunakan gambar ni. Kita tak nak gunakan semua. Takut dia tersalah remove pula kan. Okay, so nampak tak? So gambar dah hilang dah background belakang ni. Okay, sudah nampaklah dia punya gambar penceramah tanpa ada sebarang background dekat belakang. Alright. So macam mana cara lagi kita nak jadikan gambar dia lebih lain sikit, tak adalah nampak formal sangat kan. Ambil letak je. Okay, so kita boleh letakkan filter. Letakkan filter, play around lah dengan filter. Saya pun tak tahu mata masing-masing kan. Ada rasa macam ni dah cantik lah kan. Buat apa lagi nak ubah-ubah. Ada juga yang kita tukarlah warna lain sikit kan. Nampak dia biru-biru sikit ke kan. Kelabu-kelabu sikit ke. Jadi kita boleh ubah dekat bahagian filter. Ataupun kita boleh pergi dekat bahagian effects. Dekat bahagian effect ni ada juga benda yang menarik. Antaranya duo tone. Kita boleh letak dia jadi duo tone. Ataupun ada lagi lah beberapa contoh kat bawah ni. Kan contohnya macam ni. Ada duo tone. Split. Nampak tak? Dia jadi macam retro sikit kan. Kalau tak nak boleh undo balik. Jangan risau. Dia ada function untuk undo. Lepas tu kita boleh trace, gunakan trace. Lain macam. Okay. Ataupun ada banyak lagi lah. Kan kita boleh cuba. Kalau kita nak lah. So ada ini bawah kategori glitch kan, glitch. Okay, so kita boleh gunakan efek-efek yang ada kat sini untuk jadikan gambar kita nampak lain sikit lah kan. Adalah sikit dia punya apa, tak adalah kita ambil letak je kan. Kita adalah sikit proses yang kita buat untuk jadikan dia lebih menarik. Okay, yang tu mata masing-masing kan, mata masing-masing kita boleh gunakan. Ataupun ada juga function kat atas ni kan, kita undo lah, banyak sangat dah dia punya effects kita masukkan. Okay, tak apa, ada button penyelamat iaitu button undo. Okay, so kita boleh ada banyak kat sini dia punya effects ni kan. Nak explore ni satu malam ni pun tak habis ni kan. nak dapatkan setting yang menarik ni. Okay, so contoh okay, nampak macam glowing sikit lah daripada background belakang kan. Alright, so kita nak letakkan tajuk yang penting. Tajuk penting apa? Harta intelek dan etika dalam aktiviti penyelidikan. Contoh. So apa yang saya perlu buat? Saya tarik je ataupun saya copy lah kan. Tarik kan hilang pula kat atas ni. Copy. Lepas tu letak je dekat dalam ni. Kan. Alright, so kita besarkan sikit. Pastikan kita pilih layer yang betul lah kan. Okay, lepas tu kita buat alignkan dia jadi center. Okay, lepas tu kita boleh letakkan background lah sikit belakang ni kan. Sebab nampak macam blend je dengan, sebab salah satu kaedahnya adalah kita letakkan kontras lah, kita create satu kontras lah. Okay, kita buat macam ni dia, sebab saya nak besarkan lagi dia punya tulisan. Kita besarkan sikit lagi. Okay, so lepas tu kita letakkan background sikit. Kita gunakan kita gunakan element line and shape. Okay, kita ambil satu. Boleh guna yang ni. Kan. So kita boleh letakkan dia sebagai background. Ini sebagai highlight untuk
untuk tajuk kita. Lepas tu kita kurangkanlah sikit dia punya ni kan, bagi nampak macam tu sikit. Alright, contoh. Okay. Ada setengah orang dia tak pandai sangat nak letak warna macam mana. Okey, warna kalau boleh gunakan warna yang ada dalam image kita. Jangan banyak sangat warna kan. Macam contoh sekarang ni ada warna biru, warna gold. Jadi setakat ni kita guna warna biru, gold dan juga warna hitam. Itu pun dah cukup lah kan. Alright. So saya fokus ni lebih kepada nak buat poster yang simple. Okey. So satu dah letakkan tajuk. Okey, orang nak tahu dekat mana dia punya event, bila. Maklumat berkaitan dengan event. Kita boleh letak dekat sini. Kan, kita boleh letak dekat sini. Ada ruangan lagi ni. Kita boleh letak dekat sini. Okey, kita boleh tarik. Okey, so kita boleh tarik dia punya teks je. Kita tarik. Copy. Okey, dan jadikan dia kontras lah. Kontras ni maknanya kalau background putih, warna dia kita letak warna hitam ataupun warna yang lebih kontras lah. Okey. So macam itulah lebih kurang. Okey, ini kita boleh letak kat bawah, tak ada masalah. Macam tu kan. Ataupun yang ni kita letak dash macam tu kan. Okey. Lepas tu kita besarkan lagi. Kita boleh besarkan dengan cara menarik dia ni. Tarik dia. Ataupun kalau kita tak nak 2021 ni pun boleh. Kita boleh remove 2021 ni. Kita dah tahu dah 12 Mac memang tahun ni je kan. Kita nak buat ni. Okay, kita boleh besarkan yang ni. Nampak tak? Okey. Tapi jangan besar melebihi ni lah. Kan? Alright. So kita boleh kecilkan lah sikit dua-dua ni. Kecilkan sikit. Okay. So tak adalah besar sangat kan. Melawan dia punya tajuk utama pula. Okay. Itu contoh hierarchy lah. Alright. Lepas tu nak letak apa lagi? Nak letak apa lagi ni? Nak letak dia punya link. Kan, nak letak dia punya platform. Boleh letak platform. Contohnya boleh gunakan logo lah. Dan logo letak je dekat sini. Ini kira nak ringkas kan. Kita tak nak info banyak sangat. Jadi cram kita punya poster. Letak je logo platform Google Meet. Lepas tu letaklah sikit dia punya link ni kat belakang. Sebab logo tulisan kat depan ni tak ada meet.google.com tu memang wajib lah kita masukkan. Tapi biasa kalau kita klik logo ni kita kena masuk kod kan. So kod je lah kita masukkan. So text, pergi ke bahagian text. Text T. Okay, so klik dekat sini. Masukkan. Tak masuk. Masukkan. So kita paste. Okay. Nampak? Kita letak kat sini terus. Kecilkan sikit. Okay. Lepas tu boldkan lah. Nampak? So orang tahu, Google Meet punya logo ni. Ini dia punya kod. Okay. Lepas tu macam biasalah, kita letaklah dia punya logo yang penting ni kan. Siapa yang buat ni kan. So kita kena tahulah. Jadi kita kena letak logo-logo penting ni dekat sini. Okay, biar balance. Kalau background putih, logo carilah logo yang background ni tulisan ni warna hitam. Jadi sepatutnya kita kena upload lah logo yang baru kan. Okay, so logo yang sepatutnya kita nak gunakan kita boleh upload. So pergi kat bahagian upload ni, ada logo yang warna hitam. Okay, so resize balik. Letak kat tempat. Ataupun kalau kita tak nak logo panjang ni, kita boleh crop je. Kan, kita crop. Kita crop ke? Crop. Ada button crop ni. Kan, so kita crop lah. Okay, so crop. Guna logo kecil je. Guna logo kecil je. Yang ni kita besarkan size. Alright. Secara ringkas. Okay. So, okay. Dia nampak lebih simple. Kan? Tapi sampailah dia punya maksud dia. Okay, tajuk dia ni. Lepas tu ada bila tarikh dia, masa dia. Dan juga kod dia kat mana nak masuk. That's it. Kan? Kenapa nampak macam balance dah? Ini dipanggil, ni balance juga ni dipanggil. Tapi asymmetrical balance. Bukan symmetrical. Kalau symmetrical ni, kita susun logo dia pun kat sini juga. Nampak tak? Dia jadi symmetrical. Design symmetrical. Okay. Tapi kalau asymmetrical tu dia ada dekat sini. Tapi kita letak dekat atas ni. Tapi kita nampak dia dah macam balance. Dia balance juga tapi dia adalah asymmetrical
balance. Alright, so itu adalah sedikit info lah untuk hari ni berkaitan dengan Canva ni. Jadi saya tunjukkan cara macam mana kita nak ubah daripada yang macam ni pergi ke macam ni, pergi ke yang lebih ringkas lagi untuk FB Ads macam ni. Kan. So hopefully dia tak lebih 20% lah. Kan. Ni biasanya orang yang dah biasa dengan ni dia tahu dah, oh, lebih ni 20% contoh kan. Jadi kena ubah balik. Seelok-eloknya pastikan di bawah 20% teks untuk kita buat FB Ads.